Kita mula sesi berikutnya dengan mempersilakan Datuk Ngeh Kuham Yang Berhormat Bruas. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 1 kepada pertanyaan Menteri Bilangan 23. Yang Di-Pertua, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Jabatan Pertanian Malaysia bertanggungjawab untuk menguruskan sumber perikanan negara agar bekalan terjamin. Jabatan akan mengeluarkan lesen vessel dan peralatan menangkap ikan berdasarkan kepada status sumber sedia ada, di mana status ini ditentukan melalui survei lautan dan juga pemantauan nilai pendaratan ikan seluruh negara. Lesen vessel dan peralatan menangkap ikan adalah hak milik Jabatan Perikanan Malaysia, manakala vessel pula adalah hak milik nelayan atau penguasa vessel. Vessel perikanan tempatan berlesen bagi Zon B dibenarkan berpindah milik tertakluk kepada dasar dan prosedur pelesenan yang telah ditetapkan seperti tiada rekod kesalahan aktif dan tiada tuntutan daripada mana-mana institusi keuangan. Pindah milik vessel ini hanya dibenarkan kepada warga negara Malaysia yang berstatus usaha sendiri sahaja. Proses ini perlu dilaksanakan secara asas talian melalui sistem e-lesen Jabatan Perikanan Malaysia di mana-mana pejabat perikanan daerah. Namun begitu, vessel yang terlibat dalam peruntukan semula Pukat Tunda Zon B, kawalan persalinan telah ditetapkan seperti berikut. Pindah milik dalam zon yang sama adalah tidak dibenarkan sama sekali. Sekiranya pemohon ingin pindah milik dan kekal beroperasi di Zon B, maka pemilik perlu menukar peralatan kepada selain daripada Pukat Tunda. Sekiranya pemohon ingin pindah milik dan kekal dalam peralatan Pukat Tunda, maka pemilik perlu bertukar ke zon yang lebih tinggi. Kawalan pelesenan bagi semua vessel Pukat Tunda Zon B ini diadakan sebagai salah satu usaha jabatan dalam mengawal aktiviti Pukat Tunda di kawasan laut pantai di samping memindahkan aktiviti Pukat Tunda ke kawasan yang lebih jauh. Ini sebagai salah satu kawalan terhadap sumber perikanan laut pantai secara keseluruhannya. Kebanyakan isu yang terjadi adalah vessel telah dijual kepada pemilik baru terlebih dahulu tanpa merujuk kepada Department of Fisheries untuk memohon pindah milik lesen vessel penangkapan ikan. Ini tidak selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 14-4. Kegagalan pemilik vessel memenuhi pertukaran ini adalah menjadi satu kesalahan di bawah Subseksyen 14-B Akta Perikanan 1985. Terima kasih. Yang Berhormat Bruas, soalan tambahan. Terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin menanya soalan tambahan kepada kerajaan. Sama ada kerajaan akan meminda peruntukan yang tidak adil terhadap nelayan-nelayan dalam Akta Perikanan 1985 seperti Seksyen 49 Subkurungan 1 di mana vessel akan dilucutkan secara automatik kalau tidak dituntut dalam 1 bulan. Kadang-kadang orang sakit, orang di luar negara pihak perikanan sudah menyita dia. Jadi dalam 1 bulan akan secara automatik. Kedua, Seksyen 50 Subkurungan 2, kalau vessel pulang balik sementara menunggu kes mahkamah, security yang diperlukan mesti bernilai sama dengan vessel itu, ada peralatan atau lebih. Seksyen 51, kos sementara menunggu perbicaraan mesti dibayar oleh nelayan kalau dia didapati salah. Dan akhir sekali, Seksyen 52, Subkurungan 1, di mana pun sekecil-kecil pun kesalahan, mahkamah tidak ada budi bicara tetapi mesti melucutkan had
vessel nelayan-nelayan selain daripada denda dan penjara. Ini bagi saya tidak adil. Saya harap kerajaan baru akan membuat pindaan kepada peruntukan-peruntukan ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Saya yakin pegawai-pegawai kita terutama di DOF akan ambil perhatian rungutan daripada Yang Berhormat Berwas yang kita tahu kawasan itu terlibat banyak dengan nelayan terutama di Pantai Remes. Soalnya ialah undang-undang yang sedia ada sebegitu rupa, walau bagaimanapun sebelum tindakan diambil, pegawai-pegawai DOF akan meneliti dengan terlebih dahulu. Peruntukan berkaitan kesalahan dan denda Akta Perikanan. Akta Perikanan 1985 seperti Seksyen 50/2, 51 dan 52 adalah penting untuk menjaga sumber perikanan. Walau bagaimanapun, pada tahun ini kerajaan sedang meneliti dalam tindakan untuk meminda Akta Perikanan 1985. Kita harap para pegawai kita termasuk mereka yang terlibat dalam nak merubah undang-undang ini meneliti dan membuat banyak dialog dengan pihak yang terlibat supaya undang-undang yang dipindah nanti boleh membawa persetujuan ataupun menyenangi semua pihak. Kita akan mendengar pandangan-pandangan dan akan bertindak mengikut pandangan-pandangan rakyat dan demi kepentingan untuk semua pihak. Kepentingan nelayan, kepentingan zon, kepentingan misalnya tempat-tempat larangan menangkap ikan, semua itu perlu dikuatkuasakan dengan lebih untuk menjamin bahawa ikan di Malaysia ini akan terus ada pada setiap waktu dan ketika. Silakan Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Speaker. Dan apakah syarat untuk nak dapat lesen terutamanya di kalangan bot-bot kecil yang kadang-kadang hanya 40 kuasa kuda, 20 kuasa kuda. Mereka ni kebanyakannya ialah tidak ada lesen. Boleh tanya pasal apa? Dah minta berpuluh tahun Ustaz, tapi tak dapat. Jadi perkara ni perkara yang perlu untuk memudahkan. Akhirnya ada di kalangan mereka tak berani pergi ke laut. Pasal apa tak pergi ke laut? Hari ini ada rondaan daripada Marine. Jadi mereka pun tak pergi. Jadi menyebabkan, menyusahkan. Jadi sebab itu perkara-perkara seperti begini, genuine punya nelayan, tiba-tiba mereka tidak mendapat lesen yang sepatut diberikan. Hak Allah Ta'ala ni luas di laut tu. Untuk nak kutip sikit-sikit sebanyak tak miskin berkenaan dengan ikan di laut. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Bagan Serai ada laut ya? Ada, saya tahu nelayan di situ. Dan saya pernah juga meninjau di kawasan itu sebelum menjadi Menteri Pertanian ini. Memang nelayan yang berkelas A memang mudah mendapat lesen. Dan mereka selalunya nelayan yang pergi pada waktu pagi dan balik tengah hari. Dipermudahkan segala urusan untuk mereka. Kalau ada particular issue, orang-orang yang dikatakan mohon bertahun-tahun tak dapat, sila kemukakan kepada saya. InsyaAllah saya akan mendengar pandangan dan rayuan daripada... Terima kasih. Terima kasih. Kita maju.